Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Erika binti Halin. Nombor metrik saya D2018-2085-933. Hari ini saya akan membuat satu video makro pengajaran 1 untuk subjek KPD 3026 iaitu pengajaran teknologi dan pentaksiran 2. Berikut merupakan video pengajaran saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Waalaikumsalam, cikgu. Waalaikumsalam, cikgu. Salam. Semua sihat ke? Sihat. Sihat. Okey, tanpa buang masa kita start Okey, hari ini kita akan sambung balik topik yang kita telah pelajari minggu lepas. Macam minggu lepas kita dah belajar bab 2. Hari ini kita nak belajar bab 2 juga, cuma subtopik yang baru iaitu topik 2.3 saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan pembelajaran. Betul lah. Okey. Untuk subtopik ni ada beberapa hasil pembelajaran yang hendak kita capai. Yang pertama adalah di akhir pembelajaran ini pelajar akan dapat menyatakan maksud istilah-istilah penting. Yang kedua, menjelaskan kepentingan penyelesaian hidupan terhadap alam sekitar. Yang ketiga, menyenaraikan jenis-jenis interaksi. Yang keempat, menghubungkan contoh interaksi organisma hidup dalam kehidupan harian. Dan yang terakhir, mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam ekosistem. Okey, sebelum kita masuk lebih dalam, cikgu akan tunjuk satu video berkaitan dengan istilah-istilah penting yang korang perlu tahu. Semua boleh tengok? Perkataan ataupun istilah yang pertama ialah habitat. Apakah maksud habitat? Habitat ialah persekitaran atau tempat tinggal semula jadi sesuatu benda hidup. Okey, contohnya untuk beruang kutub. Okey, dia duduk di mana? Duduk di kutub utara. Itu adalah habitat dia. Istilah kedua yang kita akan tengok adalah spesies. Apakah maksud spesies? Spesies adalah satu kumpulan benda hidup. Okey, satu kumpulan benda hidup sama ada haiwan atau tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri yang serupa dan juga boleh saling membiak, maksudnya mereka boleh hasilkan anak. Okey, contohnya ini adalah spesies pepatung. Seterusnya istilah ketiga, populasi. Apakah maksud populasi? Dia ada kaitan dengan istilah yang kedua iaitu spesies. Apabila ada satu kumpulan organisme ataupun benda hidup sama ada haiwan atau tumbuhan yang sama spesies dan mereka duduk di tempat yang sama dan hidup di habitat yang sama, kumpulan tersebut dinamakan sebagai populasi. Contoh ini adalah satu populasi pepatung. Community juga ada kaitan dengan istilah sebelum ini. Community maksudnya ada beberapa populasi organisme yang berbeza, maksudnya ada berapa kumpulan benda hidup yang tak sama tapi hidup bersama dalam satu habitat dan mereka saling berinteraksi antara satu sama lain. Contoh ini adalah satu community yang kita boleh jumpa di kolam. Dalam community ini, seperti definisi dia, ada beberapa populasi organisme yang berbeza. Kita tengok community kolam ini ada populasi berudu, populasi pepatung, populasi keladi bunting, populasi lava nyamuk, populasi siput air, populasi ikan dan juga ini ada banyak jenis kan. Populasi yang berbeza ini duduk bersama iaitu di kolam, dia akan membentuk satu community. Dan istilah terakhir iaitu tajuk bab 2, ekosistem. Apa maksudnya ekosistem sebenarnya? Ekosistem ini adalah beberapa komuniti. Balik
pada istilah yang baru yang duduk bersama dalam satu habitat berinteraksi antara satu sama lain. Kali ini kita termasuk juga komponen yang bukan hidup. Istilah yang sebelum ini semua komponen hidup, benda hidup, tapi ekosistem ini termasuk juga komponen yang bukan hidup. Contohnya cahaya matahari, air, udara dan tanah. Kan kolam. Okey, tadi community. Community itu populasi benda hidup. Kalau ekosistem dia termasuk juga. Okey, komponen bukan hidup, contohnya tanah, sebagainya. Sejak setakat ini, organisme, benda hidup yang mempunyai ciri-ciri yang serupa dan boleh saling membiak. Apabila spesies yang sama duduk bersama dalam satu kumpulan, dia akan membentuk populasi. Okay. Lepas tu, populasi yang berbeza pula, okay, kalau duduk di satu habitat yang sama, dia akan bentuk community. Dan apabila ada beberapa community yang duduk bersama dan saling berinteraksi, termasuk komponen yang bukan hidup. Itu pentingnya, termasuk komponen bukan hidup, dia akan membentuk satu ekosistem. Sini 4 istilah, mana satu lagi? Habitat. Ingat tak habitat? Habitat maksudnya tempat tinggal satu organisme yang semula jadi. Okay. Semua dah tengok ke video tersebut? Dah. Okey, boleh faham apa yang video tu cuba sampaikan? Bolehlah. Okey. Untuk lagi faham, dekat sini, cikgu akan ulang balik apa yang dia sampaikan tadi. Untuk habitat ni dia bermaksud persekitaran atau tempat tinggal suatu organisma. Manakala populasi merupakan sekumpulan organisma yang sama spesies hidup dalam habitat yang sama. Komuniti pula beberapa populasi yang tinggal di dalam suatu habitat yang sama. Manakala untuk spesies, sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang serupa, dan ekosistem beberapa komuniti yang tinggal bersama dalam suatu habitat termasuk komponen yang hidup. Untuk dalam gambar raja ni, siapa boleh bagi tahu apa contoh habitat? Abbas, boleh bagi tahu? Ya, cikgu. Tak nampak slide, cikgu. Tak nampak slide. Nampak dah? Besarkan sikit, cikgu. Besarkan sikit. Pokok kot, cikgu. Pokok. Sungai, pokok. Betul. Untuk manakala untuk populasi, Bariza boleh tunjukkan? Bariza ada ke? Kejap. Kalau macam tu Syifa lah. Syifa, boleh bagi tunjuk mana satu contoh populasi? Populasi organisma yang sama kan cikgu? Betul. Spesies ikan kot. Ikan, betul. Untuk dalam gambar raja ni, terima kasih ya Syifa. Untuk dalam gambar raja ni, populasi boleh sebagai contoh macam ikan dengan ikan, katak. Untuk komuniti ni contoh dia kura-kura. Kura-kura ada 2 ekor yang tumbuh bersama, yang hidup bersama dengan ikan. Kalau spesies, contoh macam katak, katak ni merupakan spesies katak, lepas tu ada spesies ikan dan sebagainya. Untuk ekosistem ni dia merujuk kepada keseluruhan gambar raja sebab ada beberapa komuniti yang tinggal bersama dalam suatu habitat termasuk komponen yang bukan hidup. Setakat ni faham? Faham. Okey.
Kemudian kita akan beralih kepada kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar. Kita ada 3 iklim. Yang pertama iklim tropika, iklim gurun dan iklim tundra. Setiap pokok yang hidup di iklim tersebut, dia mempunyai ciri-ciri yang membolehkan dia beradaptasi dengan persekitarannya. Contoh untuk iklim tropika, kebanyakan pokok-pokok yang tumbuh di iklim tropika ni dia mempunyai daun yang lebar, pokok yang rimbun dan juga batang yang tinggi. Fungsi pokok yang tinggi dan berdaun lebar ni dia membolehkan tumbuhan yang hidup dekat iklim tropika ni saling bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. Yang kedua adalah iklim gurun. Iklim gurun ni seperti yang kita tahu keadaannya panas. Jadi pokok yang tumbuh di iklim gurun ni dia mempunyai daun yang berbulu dan berlilin. Fungsi daun yang berbulu dan berlilin tu dia untuk mengawal kadar transpirasi. Maksudnya di sini bila dia punya daun tu, permukaan daun tu dia macam ada macam berlilin, kadar pengurangan air, kadar keluar masuk air dalam daun tu menjadi kurang dan lebih terkawal. Untuk akar pokok pula, akar pokok dekat iklim gurun ni dia panjang untuk memudahkan dia mencari air. Kemudian kita pergi ke iklim tundra. Iklim tundra ni suatu iklim yang sejuk di mana iklim gurun tundra ni tumbuhan dalam gurun tundra ni dia mempunyai akar yang pendek untuk mengelakkan akar daripada rosak akibat suhu yang melampau. Lepas tu daun tumbuhan di iklim tundra dia halus, sama juga macam fungsi daun di iklim gurun untuk mencegah kehilangan air. Jangka hayat pokok lebih panjang ketika musim panas kerana kebanyakan pokok tidak dapat hidup di kawasan yang terlalu sejuk. Setakat ni boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Sekarang kita pergi ke interaksi antara organisma. Ada 3 jenis interaksi. Pertama adalah mangsa-pemangsa, kedua persaingan dan juga simbiosis. Simbiosis terbagi kepada 3 iaitu komensalisme, mutualisme dan parasitisme. Okey, untuk mangsa-pemangsa, dia melibatkan satu organisme memakan organisme lain. Mangsa dikenali sebagai organisme yang dimakan oleh organisme lain, manakala pemangsa organisme yang memakan organisme lain sebagai makanan. Maksudnya, haiwan yang lebih kuat akan cenderung menjadi pemangsa, manakala haiwan yang lebih lemah akan cenderung untuk menjadi mangsa. Okey, untuk dalam gambar raja tu, Syafiqah boleh tak agak-agak mana satu mangsa, mana satu pemangsa? Gambar yang belah kiri tu cikgu. Yang singa dengan kuda belang. Oh ya, pemangsa singa, yang mangsa kuda belang. Okey, jom kita tengok jawapan dia. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, untuk dalam gambar raja ni macam yang Syafiqah cakap tu betul. Pemangsa adalah singa manakala mangsa adalah kuda belang. Kemudian untuk persaingan ni dia berlaku disebabkan oleh keperluan asas sesuatu organisma seperti makanan, ruang, pasangan, air dan cahaya. Okey, untuk gambar yang sebelah kiri tu ada 2 ekor singa. Kalau kita tengok ada lagi seekor singa tengah duduk, maksudnya diorang tengah bersaing untuk mendapatkan pasangan. Singa dan dubuk tengah bersaing untuk mendapatkan rusa sebagai sumber makanan. Okey, untuk simbiosis, dia berlaku apabila 2 atau lebih organisma yang berlainan spesies hidup bersama serta berinteraksi antara satu sama lain. Kita tengok dulu komensalisme. Komensalisme bermaksud satu organisma mendapat manfaat, satu lagi organisma tidak mendapat apa-apa. Contohnya macam ikan remora dan ikan hiu. Untuk pengetahuan semua, ikan remora ni dia melekat dekat badan hiu. Manfaat yang dia dapat daripada ikan hiu ni atau ikan jerung ni, ikan remora tu dia akan dapatkan sumber makanan daripada ikan hiu, manakala ikan hiu tidak akan mendapat apa-apa. Yang kedua adalah mutualisme. Mutualisme bermaksud kedua-dua organisma mendapat manfaat. Maksudnya di sini contoh burung hinggap dekat atas kerbau. Burung mendapat manfaat, kerbau pun mendapat manfaat sebab burung hinggap
dekat atas kerbau tu, dia dapat sumber makanan. Dia boleh dapat dapat sumber makanan lah, kutu kerbau tu. Kerbau tu pun mendapat manfaat sebab bila burung tu makan dia punya kutu, dia dah tak ada kutu dekat badan dia. Kemudian kita pergi ke parasitisma. Parasitisma bermaksud satu organisma mendapat manfaat dan organisma lain mendapat mudarat. Contohnya kutu dekat atas kepala manusia. Okey, contoh kutu tu dia mendapat manfaat sebab dia hisap darah sebagai sumber makanan dia, manakala mudarat kepada manusia sebab kulit manusia tu akan gatal dan berkemungkinan akan jadi kudis. Okey, seterusnya kita pergi kepada faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi. Ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi. Yang pertama adalah serangan penyakit. Serangan penyakit. Apabila populasi diserang penyakit, populasi haiwan dan tumbuhan akan berkurang. Contohnya sesama burung. Okey. Bila contohnya lah dalam suatu ladang ayam tu, bila ayam dia kena sesama burung, ayam-ayam tu akan sakit dan kemudian mati. Ini akan menyebabkan bilangan buah ayam akan berkurang. Yang kedua adalah kehadiran pemangsa. Apabila kehadiran pemangsa meningkat, saiz populasi haiwan akan berkurang dan akan menyebabkan kehadiran pemangsa tu maksudnya sini apabila pemangsa tu meningkat, saiz populasi berkurang kerana haiwan yang lemah akan menjadi sumber makanan kepada pemangsa. Semua faham ke? Faham. Faham. Okey, kemudian kita pergi ke sumber makanan. Apabila sumber makanan berkurang, maka populasi haiwan juga akan berkurangan. Okey, seperti yang kita tahu, kebanyakan haiwan bergantung kepada sumber makanan. Apabila sumber makanan tu berkurang, populasi haiwan-haiwan juga akan lebih cenderung untuk berebut. Manakala yang kuat akan dapat sumber makanan, yang lemah berkemungkinan tidak mendapat sumber makanan. Ini akan menyebabkan yang lemah akan matilah. So jadi populasi haiwan juga akan berkurangan. Kemudian yang terakhir adalah perubahan cuaca. Perubahan cuaca yang terlalu ekstrim mengakibatkan populasi tumbuhan dan haiwan akan berkurang. Maksudnya di sini tak semua tumbuh-tumbuhan tu dia boleh hidup dalam cuaca yang terlalu ekstrim. Ada tumbuhan dia boleh hidup dalam keadaan yang sejuk, ada yang tak boleh hidup dalam keadaan suatu panas. Apabila tumbuhan tu dia tidak boleh adaptasi dengan perubahan cuaca yang sangat ekstrim, ia akan mengakibatkan populasi tumbuhan dan haiwan juga akan berkurang. Okey, itu saja daripada cikgu. Cikgu akan letak link quiz dekat korang punya chat lah. Nanti korang boleh try jawab, lepas tu cikgu akan bagi masa dalam 5 minit untuk korang jawab, kemudian screenshot kamu punya markah nanti hantar dekat cikgu. Okay? Lepas tu untuk bagi kamu lebih faham dengan topik yang kita akan pelajari, tolong buat latihan dalam buku teks. Nanti cikgu bagi dekat Google Classroom. Okay, faham semua? Faham. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay, Kak. Okay, kalau macam tu sampai di sini je lah kita punya kelas. Minggu depan kita buat kelas lain, okay? Okay, cikgu. Okay. Okay, cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.